Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Kashdina binti Abdul Kahar dan nombor matrik saya ialah 190100114. Hari ini saya sebagai seorang pegawai sumber manusia ingin menerangkan secara terperinci tentang model bayaran gaji. Untuk model bayaran gaji, kita ada dasar strategik di mana ada kesejajaran, ada persaingan, ada sumbangan dan juga pentadbiran. Dasar strategik ni dia ada teknik-tekniknya yang tersendiri. Antaranya ialah yang pertama sekali kesejajaran, di mana kesejajaran ni teknik-tekniknya seperti analisis kerja ataupun job analisis, deskripsi, pengesahan atau penilaian yang juga dinamakan sebagai struktur dalaman. Contoh kesejajaran, ianya akan ada job analisis ataupun analisis kerja, di mana ianya akan mengumpul maklumat sesuatu jawatan macam maklumat maklumat KSA di mana ianya knowledge, skill dan ability. Contoh situasi macam guru matematik dan juga guru bahasa Melayu. Untuk dua guru ni gajinya berbeza, di mana guru matematik diberi sebanyak 2,500 dan juga guru BM diberi sebanyak hanya 1,800. Jadinya dia berbeza kerana ia mengikut KSA yang ada pada guru tersebut. Kerana bila matematik, dia perlu mengajar mengikut skill dia, manakala guru BM pula just membaca macam tu. Jadinya gajinya pun berbeza. Jadi tak adalah isu di situ sebab dia mengikut skillnya yang tertentu. Objektif strategiknya untuk melihat kecekapan seorang guru tu, tak kisahlah jawatan apa-apa sekalipun, dia akan memberikan impact di mana kecekapan itu dilihat ataupun tidak. Sebenarnya pula ialah persaingan, di mana teknik-tekniknya ialah definisi pasaran, kajian ataupun survey dan juga garis-garis dasar. Dan nama teknik-teknik tersebut ialah struktur gaji. Untuk persaingan ini, contoh yang saya boleh beri ialah katakanlah ada dua company yang berbeza. Contohnya ialah macam college, ada college A dan college B. Ni terdapat dua pegawai sumber manusia yang berbeza tetapi jawatan yang sama, cuma gaji yang berbeza kerana college A dan college B ni apa yang kurang, apa yang lebih. Contohnya seperti facilities pekerjaan. Facilities itu cukup dan juga dari segi kewangan, jadi dapatlah gaji yang lebih. Jika kurang, maka kuranglah gajinya. Contohnya college A tadi, pegawai sumber manusia dapat 3,000, manakala college B pula mendapat gaji sebanyak 2,500 sahaja. Jadi dia lihat kepada facilities ataupun sebab-sebab lain. Ini hanya contoh, iaitu facilities. Dan juga sumber kewangannya juga. Untuk sumbangan pula, tekniknya ialah seperti asas seniority, asas prestasi dan juga panduan merit. Nama untuk teknik ini ialah program insentif. Antara contoh-contoh yang saya boleh beri ialah contohnya kita ada satu situasi di mana seorang driver dan juga eksekutif yang baru bekerja yang mendapat gaji sebanyak 2,500 yang sama dengan gaji driver tersebut, sebanyak 2,500. Kenapa perkara ini terjadi dan berlaku? Ianya kerana driver tersebut seorang pekerja yang lama dan dia juga dilihat prestasinya. Mungkin dari dulu prestasinya sangat bagus dan baik, jadi gajinya pun telah dinaikkan sehingga jadi 2,500 secara logiknya. Jadi tiada isu lah untuk nak dibangkitkan kerana ianya melihat kepada asas seniority, prestasi dia. Objektif strategiknya dapatlah keadilan. Untuk pentadbiran pula, kita perlu ada perancangan untuk buat belanjawan, contohnya seperti OT, bonus dan juga kola. Ini merupakan keupayaan organisasi dari segi kewangan lah kan, sebab kita yang nak ambil pekerja, kita yang nak settle semualah tentang pekerja. Jadi basicnya pun dari segi kewangan lah. Pentadbiran ni juga ianya melibatkan komunikasi. Komunikasi tu contohnya macam kita perlu beritahu pekerja siapa yang dapat OT tu kira macam mana. Jadinya barulah pekerja tu tahu dan
tidak sewenang-wenangnya buat kerja tapi dapat banyak tu je. Dan juga bonus pada hujung tahun, kita perlu beritahu pekerja. Okey, selain itu, organisasi perlu mengadakan handbook, iaitu buku polisi syarikat, di mana ianya akan menyatakanlah segala perkara-perkara tentang pekerjaan macam OT, bonus tadi tu. Jadi daripada situ dapatlah pekerja dapatlah sedikit sebanyak tahu apa yang organisasi tetapkan. Okey. Dan akhir sekali, untuk objektif strategik, pematuhan undang-undang tu perlu diikutilah. Jadi itu sahaja untuk penerangan saya. Saya harap anda semua faham dan jelas. Jadi itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.